Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Yang dimuliakan Datuk Pengerusi, sahabat-sahabat kita, pimpinan muafakat sebagai penganjur, wakil-wakil ketubuhan NGO, para ilmuwan, sahabat-sahabat, saudara saya sekalian, saya rasa walaupun disebut 40 minit, tapi saya rasa bagus kalau masa sekarang pukul berapa? Pukul 3.55. Bagus. Saya bentang dengan ringkas, kemudian masalah yang patut ditimbulkan boleh kita timbulkan dan kita bincang bersama dalam rangka wasyawiruhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tentang siasat syariah tu, saya rasa rakan-rakan kita yang telah memberi perbincangan tu nampaknya mengulas konsep itu, saya rasa memadailah untuk kita. Dan saya terus dengan kertas saya ni pada tingkat kemudian, iaitu perenggan 44. Perenggan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, kecelaruan tentang epistemologi sunni. Kalau kata celaru maksudnya tak tentu arah, tak beraturan, tak berketentuan, tak karuan, kacau belang. Tu nampak? Rasa boleh kita faham tu. Kecelaruan dalam arti ini membolehkan kita membuat perhatian bahawa memang ada kecelaruan dalam maksud itu. Antaranya kecelaruan kerana pasca modernisme dengan disedari atau tidak. Seperti kecelaruan orang kita mengambil ringan tentang ketaatan kepada ulil amri dari segi epistemologi. Ulil amri ada dua. Satu ulil amri epistemologi, satu lagi ulil amri dari segi masyarakat. Yakni pahaman tentang ilmu pengetahuan, kaedah pengetahuan, otoritinya dan apa yang berkaitan dengannya dalam hidup seseorang dan hidup beramai-ramai. Konsep ilmu dah bercelaru kita, otoriti ilmu. Maksudnya kalau dalam pasca modernisme diajar ilmu yang sebenar dengan menggunakan akal fikiran, dengan sains dan teknologi yang dulunya disangka boleh memberi manusia pahaman tentang ilmu yang tetap, jelas dan nyata, boleh digunakan untuk memajukan. Sekarang itu semua dikira tidak benar. Rupanya tak boleh, rupanya benar. Boleh lihat misalnya dalam Postmodernism and Social Research. Kemudian saya ada guna juga kertas tu, buku tu dalam pembentangan saya baru ini. Sebab ilmu yang sebenarnya tak tercapai kalau mengikut sangkaan yang dipengaruhi oleh postmodernism. Akal fikiran yang bergerak menggunakan bahasa tidak objektif. Tak boleh kita dapat erti yang objektif dalam menggunakan bahasa. Sebab bahasa dibentuk oleh budaya di sekeliling. Dengan itu otoriti ilmu sebenarnya tak ada lagi. Tak ada. Kita tahu ilmu secara sangka-sangka benar. Dan yang dikatakan benar itu pula pelbagai, bukan satu. Bahkan boleh dikatakan semua benar.
dalam hati. Macam-macam benarnya tu. Bila ini terkena percikannya kepada orang Islam, seperti sekarang di Malaysia, dengan sedari atau tidak, timbul sangkaan bahawa dalam agama juga perkara yang sebenar itu lebih kurang saja nilainya. Tak ada yang betul-betul benar mutlak. Tak ada yang boleh kita yakin sebenarnya. Sampai ada orang di Malaysia kata, orang Islam pun tak boleh anggap dia memiliki kebenaran, sebab benar itu terpelbagai. Kalau ini timbul, maka otoriti wacana ahli sunnah yang mengajar akidah sebagai perkara benar mesti diyakini. Kalau tidak sahih iman. Itu otoritinya dalam akidah dan ilmu terhakis. Dan memang kita nampak terhakis. Ada orang soal apa ahli sunnah ni? Apa yang nak disebut buku-buku yang usang ni? Bahkan hilang lenyap. Orang tidak lagi berfikir anutan yang menjamin kebenaran adalah akidah dan konsep ilmu dalam ahli sunnah. Walau dalam umat kita, ulama yang paling unggul mengajar ilmu yang paling mempunyai keabsahan tak ada di muka bumi ini. Ini saja. Dan ini adalah perpanjangan dari agama Anbiya seluruh zaman yang mendapat kesempurnaan dalam umat ini. Orang terfikir boleh pilih ilmu cara Syiah ke? Juga boleh. Dan sekarang ada orang pilih cara Syiah ilmunya itu. Mu'tazilah ke? Seperti Harun Nasution di Indonesia, dia pilih cara Mu'tazilah. Islam liberal ke? Boleh pilih. Kita boleh pilih. Sebab otoriti titik tengah ilmu tu dah tak ada dah. Mana kalau kita kata, kalau kita buat bulatan, dulu bulatan tu titik tengah tu duduk di tengah. Sekarang ni titik tengah bulatan tu dah ada, duduk di tepi dah. Seolahnya. Apa juga bila terungkai otoriti akidah dan konsep ilmu ahli sunnah, terungkai kebenaran ilmu yang disepakati dalam umat ini. Ini membawa kekacauan, malapetaka dalam akidah dan agama. Ini perkara urgent, perkara yang darurat betul. Dan perlu ditangani dengan segera. Huraian otoriti ilmu ahli sunnah perlu dijelaskan semula. Ini terdapat dalam kitab Siasat Syariah. Boleh duduk. Walaupun tidak dengan, kita kena balik ke situ juga. Akhirnya yang instrumen-instrumen, kaedah-kaedah tu kita amal, tapi kena otoriti asal. Jangan hilang punca. Kemudian kecelaruan meringan ulil amri sosial budaya anti-establishment. Antara kecelaruan umat juga ialah kecelaruan kerana pasca modernisme dengan sedar atau tidak meringankan ulil amri. Dibincangkan dalam kitab Syariah tentang taat pada ulil amri serta pada taat pada Allah dan Rasul. Kerana ada sangkaan bahawa zaman ini zaman baru, zaman hak asasi manusia, zaman liberal, zaman kebebasan berfikir, bukan zaman feodal. Zaman semua boleh jadi, kerana tidak ada lagi perkara benar yang mutlak. Dia berkait dengan poin yang pertama tadi. Tak perlu taat. Zaman hak asasi individu sebagai satu diri, zat diri mempunyai hak dan dia boleh sebut apa yang dia nak sebut. Kecelaruan ini maksudnya ialah kita sekarang dikatakan ada dalam zaman yang sudah berubah. Maka taat pada khalifah seperti disebut dalam ahli sunnah, serta taat kepada Allah dan Rasul, ya, sudah tidak ada lagi sekarang. Sebab pemimpin dipilih dalam pilihan raya. Ketaatan macam dulu sudah tidak ada lagi. Otoriti kuasa macam dulu sudah tidak ada lagi. Taat kepada sultan juga disangka tidak seperti dulu lagi. Sekarang yang adanya perkara yang bersifat seremonial, bukan sungguh-sungguh rupanya. Bukan sungguh-sungguh. Dengan itu dikata ketaatan kepada ulil amri diringankan. Kalau ini berterusan, dia membawa malapetaka. Na'udzubillah. Dan ini disebut oleh Raja Nazrin. Dijawabkan Allah. Ini adalah pengaruh berfikir cara baru dan pasca modernisme, atau dari pemikiran liberal dengan sedari atau tidak.
Kita tahu, kita tak kata aku ni nak pilih postmodernism sekarang ni, aku nak tulis nak pilih Derrida dengan Foucault ni, tak ada. Tapi tabiat kita menunjukkan bahawa kita sedang dipengaruhi. Jadi taat kepada kerangka intelektual dan rohani ahli sunnah pun sudah ringan. Ketaatan kepada ulul amri dalam erti syariat pun sudah hilang. Sebab itu bila Agung sebagai ulul amri kata jangan demonstrasi, mudarat lebih besar pada faedah, tak didengar orang. Lalu orang pun memilih ulul amri fashion baru yang agamanya pun lain dan gender pun lain, dan ditaat macam ulul amri, dan orang di belakangnya pula berserban, berjubah. Maka saya Pak Albay ni kata la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Ini sudah jadi kartun rohani akhir zaman. Ini bukan lagi spiritual political wisdom. It is a spiritual cartoons. Saya tak dapat apa-apa. Saya hanya urut dada baca la haula wala quwwata illa billah. Otoriti ilmu sunni terbang, otoriti sosial terbang. Kita yang membiarkan dia terbang dengan pilihan kita sendiri. Sebab itu kata Raja Nazrin, terinjak ni boleh bermula dengan satu tazkirah, dengan satu doa, dengan satu majlis makan malam, dengan satu ceramah, dengan satu perbuatan melawat masjid atau musalla. Maka sekarang bila ulul amri memberi arahan, saya sebut tadi, ya, okey, tidak didengari oleh orang educated, sebab konon fikirnya taat pada ulul amri sudah bukan zaman kita ini, bukan zaman feudal. Walaupun cara memahami seperti bercanggah dengan pegangan ahli sunnah. Sebab pada ahli sunnah ketaatan kepada ulul amri di Malaysia agung, kemudian sepak agung sultan, kemudian mereka yang diberhentikan. Pada sisi syarak adalah perkara wajib. Kalau tidak ditaati berdosa, kecuali yang disuruh tu benda yang derhaka kepada Allah. Okey. Kemudian saya sebut tentang orang pergi tempat berjudi begini itu. Itu bukan ulul amri suruh, bukan ulul amri larang, tapi dia pergi. Itu pilihan orang itu. Tapi timbul tuduhan ulul amri menghalalkan judi. Bukan. Ulul amri memberi dokumen supaya perjudian berlaku pada premis tertentu untuk dikawal. Kalau pihak wakil ulul amri kata menghalalkan, dia menjadi kafir. Jadi dia kena ingat, dia memberi dokumen itu untuk kawal premis itu, bukan menghalalkan. Sebab tidak boleh dihalalkan. Artinya wacana ahli sunnah berkenaan dengan hubungan umat dengan ulul amri bagi amalan agama yang wajib ditaati, mesti didedahkan semula kepada orang ramai dengan berkesan, demi untuk mengelak daripada kecelaruan pemikiran dan amalan dalam bidang ini daripada berterusan. Kalau ia dibiarkan berkembang, dia membawa implikasi yang mengerikan untuk umat dan negara. Mengerikan. Kecelaruan memandang semua agama sama benar, semua membawa ke syurga. Lalu dikatakan muslimin tidak boleh mengatakan ia memiliki kebenaran. Maha suci Allah. Ini juga timbul pada pasca modernisme yang menyatakan bahawa tidak ada ajaran yang benar secara mutlak. Semua hanya boleh jadi saja menjadi benar. Lalu dengan itu orang Islam seolah-olah tidak boleh lagi menyebut ayat Quran yang bermaksud, ya, ayat Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Seperti dia yang menuntut agama selain daripada Islam tidak sekali-kali diterima daripadanya. Ya, Al-Imran 85. Dan mengaku ia memiliki kebenaran. Noktah. Dengan itu muslimin menjadi keliru, terdedah pada murtad. Sebab ia menyanggah Quran, sunnah dan ijma'.
termasuk menyanggah larangan Quran dalam ayat dan maksud, iaitu ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam Islam. Tiap-tiap minggu dengar ayat tu ni, jangan mati. Tapi ada yang nak membenarkan orang mati dalam lain pada Islam, sampai marah kalau orang kata tak boleh, murtad. Dia nak supaya boleh, nak beri lesen kepada orang suruh mati. Kita kena beri faham kepada orang kita ni, adakah kamu mau menjadi orang yang nak memberi lesen supaya orang mati lain daripada dalam Islam, taat pada Allah? Al Quran larang jangan mati. Kamu lawan otoritas Quran hanya kerana kamu fikir pemikiran postmodernisme mempunyai keabsahan intelektual lebih daripada wahyu dan nubuah. Otoritas mana yang kamu pakai? Kamu rela mati dengan fikiran macam ini? Ini adalah masalah sebenarnya neraka dan syurga, benar dan salah, tak ada pilihan. Tapi orang yang nonggak, dia kata ini percambahan intelektual. Kalau Ustaz Fadil ada, Allah yarhamu, dia kata ini percambahan intelektual kepala bapa dia. Ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Ini menyebutkan Muslim inklusif, memahami semua sama, benar, membawa ke syurga, Maha Suci Allah. Ini mesti diselesaikan melalui wacana dan dakwah yang berterusan, sehingga aliran pluralisme agama dalam arti pluralisme yang lahir dari pasca dan barat itu diselesaikan. Dan itulah matlamatnya. Bila saya yang dhaif ini mengusulkan di Istag, kita adakan seminar internasional tentang Islam dan Islam after postmodernism. Saya lah yang mengusulkan itu, dan alhamdulillah kita adakan baru-baru ini dalam September, dan insyaAllah kertas itu akan dibukukan. Dan kawan-kawan yang bercakap, dia sebut juga di sini, saya menyebut dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbih, dia kata kertas saya yang totok sekali menyebut, tidak sipi-sipi, sebut betul. Tidak elok sangat kertas tu, tapi saya sebut betul. Kita kena balik, dan tajuk pun memang postmodernism in the context of mainstream discourse. Ya, termasuk dalam jenis ini ialah kejerawatan ditimbul oleh Islam liberal, yang juga induk asalnya pasca modernisme barat. Dikatakan tidak ada hukum Allah, semuanya buatan manusia, budaya. Quran dibentuk oleh budaya, Quran dibentuk oleh sejarah, tak dipandang sebagai wahyu. Dikatakan surah Khabar, artikel surah Khabar pun dari wahyu. Dikata nahi wahyu non-verbal, dia cipta sendiri, istilah sendiri. Yang wahyu yang selain dari Quran tu wahyu verbal. Kecelaluan tentang akal fikiran dan kebebasan. Kecelaluan tentang akal fikiran dan kebebasan termasuk kebebasan bersuara. Kecelaluan tentang fikiran dan kebebasan sebagai kesan daripada pasca modernisme ialah, pada pasca modernisme fikiran manusia tak mungkin objektif, kerana ia berfikir melihat alam sekeliling dengan menggunakan bahasa. Bahasa pula, kata golongan pasca modernis, bukan objektif. Ia diwarnai oleh budaya di kelilingnya. Fikirannya ditapis oleh bahasa, tidak objektif. Sebab apa yang ada dalam bahasa, seperti makna-makna dalam erti-erti itu, dipengaruhi alam sekitar dan budaya. Dengan itu ilmu yang objektif tak dapat dicapai, dan memang tidak mungkin dicapai. Lagi pula istilah-istilah dalam bahasa yang digunakan itu berubah-ubah ikut kemahuan kita, mengikut pengaruh budaya. Manusia pula tidak boleh membuat pilihan, sebab ia memilih kerana dia terpengaruh oleh budaya di sekeliling melalui bahasa yang diguna. Bahasa yang membentuk fikirannya, pilihannya, perbuatannya, bahkan kedudukannya dalam masyarakat. Bahkan
Bahasa menentukan statusnya dalam masyarakat. Bahasa yang membentuk peribadi atau personalitinya. Dia tidak merdeka dengan ikhtiar yang pilihannya sendiri. Ia semacam puppet dalam bahasa dan budaya. Dia sebenarnya tidak merdeka. Dia sudah mati. Ini perlu diselesaikan hanya melalui ilmu ahli sunnah pada saya. Sebab dalam Quran dan hadis diajar bahawa manusia itu ada akal. Dengan akal dia boleh mencapai ilmu. Dengan ilmu dia mencapai kebenaran. Dengan kebenaran dia selamat. Itu boleh, bukan khayalan. Dan manusia boleh memilih dan melakukan ikhtiar. Kalau dia memilih dan berikhtiar perkara yang baik, mendapat ganjaran. Kalau sebaliknya dia berdosa, dia bukan kaku. Lagi pula bahasa yang ia guna, istilah-istilah yang besar-besar seperti iman, takwa, amal soleh, syahadah, semayang dan syurga, neraka, orang bahagia, orang celaka. Itu nyata, tetap, stabil. Demikian juga sifat-sifat lain, ikhlas, redha, yang hak, yang batil, itu semua tak berubah. Sebab Quran itu datang untuk meletakkan yang hak, yang tidak benar ditolak. Ini semua jelas dalam ahli sunnah. Dan ada dalam kitab siasat syariah yang dibicarakan ini dihuraikan tentang pimpinan, keadilan, manusia bertanggungjawab. Semuanya dalam ajaran. Dan ini mesti dimanfaatkan untuk menjelaskan kecelaruan itu, supaya umat kembali kepada kejernihan ilmu ahli sunnah yang menjadi pegangan dunia Melayu, dunia Islam. Amin. Kecerahan tentang bahasa dan makna-makna, termasuk makna-makna penting dalam wacana tentang agama seperti di atas. Kecerahan berkenaan dengan huraian tentang bahasa dan makna yang penting, yang mungkin berubah kerana setengah orang terpengaruh dengan fahaman pasaman. Ini perlu diselesaikan. Ini nampak ulangan apa ini. Kecerahan memahami sejarah. Kecerahan dalam memahami sejarah dan kedudukan muslimin di negara ini dan perlembagaan yang menyusul hal tersebut. Lalu pihak berkenaan hendak membaiki perlembagaan kecerahan itu. Kecerahan tentang kedudukan muslimin dalam sejarah perlu ditanangi dengan mengembalikan faham sejarah yang benar, yang adil, objektif, sebagaimana dipahami oleh mereka yang berpengetahuan sebenarnya di bidang ini. Pihak postmodernis hendak menafsir sejarah mengikut cara mereka. Sejarah bagi kita berkait dengan Quran, dengan sunnah, ijma', pengalaman orang Islam di rantau ini. Ini kerana muslimin di rantau ini mengikut aliran ahli sunnah, dan memang ia mempengaruhi sejarah rantau ini dan juga amalan-amalan dan pegangan manusia. Termasuklah misalnya penafsiran sejarah yang tidak ikut ahli sunnah, yang orang menuduh UMNO mensekularkan Islam. Misalnya yang dibuat dalam buku diedit oleh Leo Sucinata, kalau saya ingat betul, diterbitkan oleh Center for Southeast Asian Studies Singapore. UMNO mensekularkan agama, secular. Dan saya cuba tengok nota tu untuk perbincangan sekularisme tu, tak ada. Dia pakai sebut begitu saja. Ini jenayah intelektual yang sangat parah. Tak dirujuknya tarikh sekularisme yang asal tu, tarikh Hollywood Akid, dari Bradlaugh, ataupun soft secularism yang muncul kemudian yang dihurai dalam laman web golongan sekularisme di barat tu, tak dirujuknya. Sebab kalau UMNO mensekularkan betul sebagaimana kata tu dalam erti semantik tu, kafir habis kita, tak sah habis autoriti agung tu, yang kahwin tu pun tak sah, anak haram semua yang ada ni, sekular semua tak sah. Yang nikah tu bagi pusaka pun tak sah, duk makan harta haram berapa dekad. Tapi orang tak respon. Jadi sejarah yang dipaham tentang orang Islam tapi tidak mengikut pahaman sejarah sebagaimana orang Islam faham, mengikut semantik orang Islam. Dia pakai semantik peribadi. La haula wala quwata illa billah. Nah, penyakit ini sekarang terus di universiti. Orang ulang-ulang lagi, walaupun palsu. Tadi rujuknya pengaruh cara berfikir yang tidak beradab,
Saya panggil ini intellectual and spiritual barbarism of the earthlings of the latter days. Ya, kebiadaban intelektual dan rohani ahli bumi akhir zaman. Tak mau dengar suara-suara ijma' dari imat dan imam-imam. Mau membentuk intellectual adventurism supaya dia terkenal sebagai otoritas. Jadi siapa orang anggap dia otoriti, dia pasang orang lah suruh tingkatkan otoritinya itu. Tak dipedulinya yang mainstream itu. Setengah yang kata mainstream tak penting. Subhanallah. Mengatasi kecelaruan di atas artinya kecelaruan yang dialami oleh umat Islam diselesaikan. Sebagaimana disebut di atas, antaranya kedudukan perbendaharaan ilmu ahli sunnah yang ampuh dalam mengatasi soal ini dalam ilmu siasat syariah. Dengan merujuk pada panduan ahli sunnah dalam siasat syariah, kecelaruan tersebut kurang-kurang tingkat intelektual boleh diselesaikan. Antaranya kecelaruan dalam tidak menjadikan wacana ilmu ahli sunnah sebagai neraca intelektual dan rohani yang membawa kepada implikasi yang negatif. Juga kecelaruan dalam memahami otoriti dalam masyarakat, negara dan umat. Dengan itu timbul perbuatan meringan-ringan ulil amri, menyamakan hal itu dengan feudalisme dan seterusnya. Sampai bila Sultan kata kena ikut tauliah, tak boleh taat, tak diikutnya. Sampai seorang tu yang kalau saya sebut nama pun kenal, bila saya kata bila dalam satu kawasan ulil amri menetapkan ini mazhab yang dipakai oleh orang, kita wajib taat. Dia kata, apa ulil amri ni? Kata orang tu, apa ulil amri ni? Rupanya dia tak peduli dah benda-benda tu, dan dia orang ilmu. Ya, berkebetulan pula memang perkataan ulil amri ni orang tak berapa nak pakai. Yang mempopularkan dia antaranya Pak Lebay ni, dengan sengaja orang tak suka, guna lagi. Ya, antaranya ialah kecelaruan tidak menjadikan wacana ilmu sunni sebagai neraca intelektual dan rohani yang membawa kepada implikasi negatif. Juga kecelaruan memahami otoriti masyarakat negara. Dengan itu timbul perbuatan meringankan ulama, menyamakan hal itu dengan feudalisme. Kecelaruan tidak memahaminya dan menerima ahli sunnah sebagai wacana menengah yang menjadi neraca kepada fikiran dan amalan. Kecelaruan dalam memandang pemikiran dan kebebasan secara tersasar sebab tidak mampu melihatnya dalam konteks ajaran yang benar, kerana pengaruh dengan aliran liberal dari luar dan berindukkan pancasila dan sepertinya. Dengan itu dipandang ilmu yang sebenar tak boleh diapai. Manusia pula tidak bebas sebenar dalam melakukan ikhtiar. Dengan itu pribadi manusia dengan tanggungjawabnya tidak dipahami dengan sebenar. Tak boleh. Juga ini menyentuh kecelaruan dalam memahami bahasa dan makna-makna dan ilmu dan pemikiran, sehingga kerana itu disangka bahasa tidak objektif, makna-makna tidak tetap. Quran menetapkan makna. Quran. Sebab itu dia mengkritik Trinity, mengkritik Kristian, mengkritik kesyirikan. Sebab Quran nak menetapkan makna dalam tamadun, dan bahasa Melayu ditentukan maknanya dalam tamadun Melayu oleh Quran. Tapi kita sudah sekarang terlupa. Siasat syariah dalam ahli sunnah menjadi wahana yang ampuh yang menyelesaikan kecelaruan kerana pancasila ini baik cari sedap atau tidak. Demikian pula kecelaruan sedemikian menyentuh sejarah, termasuk sejarah Islam di rantau ini, yang membawa kepada kepahaman tidak penting identiti Islam dan Melayu di dalamnya, sampai ada yang berfikir Melayu tidak relevan. Ya, ini berkait semua, kena tegaskan ini. Dan komen-komen tentang siasat syariah saya anggap komen-komen yang memberi
kepentingan bagi. Kemudian tentang menegakkan agama. Saya baca sikit lagi. Boleh? Boleh. Jadi maksudkan menegakkan agama ialah usaha yang wajib lakukan sebagaimana perintahnya dalam Quran. Itu a'udzubillah. Syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-musyrikeen ma tad'uuhum ilayhi. Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Dan telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwahyukan, diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad, dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Itu tegakkanlah agama. Janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Kalau sekarang termasuk berpecah belah kerana kecelaluan ditimbulkan oleh pasca modernisme dengan sedar tadi. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu suruh mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya asyur. Dalam mengenai ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullah menerangkan dalam tafsir Al-Kabir bahawa ketahuilah Allah Ta'ala bila ia membesarkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dengan ayatnya, maksud demikianlah diwahyukan kepada engkau dan mereka sebelum kamu. Tuhan yang maha tinggi dalam kekuasaannya lagi maha sempurna hikmah kebijaksanaan. Menyebut dalam ayat ini secara terperinci tentang perkara itu dalam ayat di atas. Katanya pada halaman 157 dalam masalah ketiga bahawa di dalamnya ada pengertian terhasil muafakat. Kebetulan nama muafakat. Terhasil muafakat manusia adalah perkara yang dituntut oleh syarat dan akal. Kena muafakat. Kalau tak muafakat, itu tak ikut syarat, tak ikut akal yang sebenar. Dan huraian tentang manfaatnya ada beberapa segi. Bahawasanya jiwa manusia itu mendatangkan kesan-kesan pengaruhnya. Bila dia bersetuju bermuafakat, maka jadilah yang satu itu menolong yang lainnya dan bersepakat atas suatu tujuan mendatangkan kesan yang kuat. Keduanya, bila bermuafakat, jadilah tiap satunya menolong yang lain di dalam maksud tujuan yang dibantu itu. Dan banyaknya pihak yang menolong itu memastikan tercapai maksud. Itu dia. Tetapi bila berlaku perbezaan dan perbelahan serta perjidalan, maka timbul kelemahan dan maksud tidak tercapai. Ketiganya, dengan berlakunya perbelahan, maka dia berlawanan dengan maslahat alam dan kehidupan manusia. Sebab alam tak mahu perbelahan. Kerana yang demikian itu membawa kepada kekacauan dan gangguan dalam kalangan orang ramai, bahkan pembunuhan dan rompakan. Sampai itu boleh. Betul. Oleh sebab itu, maka Allah Ta'ala menyuruh dalam ayat ini supaya agama didirikan dengan jalan yang tidak membawa kepada perpecahan. Artinya mesti dipikir jalan yang paling tidak mendatangkan perpecahan. Ke dalam ayat lain dia berfirman, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Maka membina hidup beragama hendaklah dengan jalan mengelak daripada perpecahan. Dalam konteks perbincangan ini antara sebab besar yang membawa kepada kecelaruan yang besar cara berfikir yang menimbulkan perpecahan macam modernisme atau secara sedar atau tidak sebagaimana dilihat. Ataupun selain daripada pasca modernisme ya, adalah Khawarij yang menentang ulul amri semenjak daripada zaman klasik. Ali pun kata kafir ya. Kemudian kita boleh tahan bagaimana ni ada orang yang tu terkenal syadid nak ikut sunnah, tapi boleh baik dengan orang yang terpengaruh dengan jenis hak asasi. Mana meeting pointnya tu? Jadi saya pun dah cakap dengan kawan-kawan, ada satu cerita seekor burung hitam, seekor burung putih. Baik dua tu, kemana pergi tak bercerai. Biasa orang perhati burung putih hitam ni tak baik, ni baik. Tengok-tengok rupanya tempang keduanya, kecoh orang tentang kata. Jadi kekecokannya itulah yang menyebabkan dia boleh bertemu. Di mana kecoknya itu? Iaitu
penolakan otoritas ilmu arus perdana, penolakan otoritas masyarakat yang diakui, penolakan otoritas ilmu arus perdana Khawarij, Syiah, penolakan otoritas sosial serupa juga Khawarij, Syiah. Yang moden, penolakan otoritas ilmu arus perdana kerana postmodernism, kerana aliran liberalism, intellectual liberalism barat, menolak otoriti yang diakui masyarakat juga aliran liberal. Sikit-sikit demonstrasi, sikit-sikit demonstrasi, campaign. Ad-din an-nasihah lenyap dalam arti yang digunakan oleh Imam Nawawi, Ibn Rajab Al-Hambali di pengarang Fathul Bari, lenyap, ditafsir sendiri. Yang menghimpunkan dua burung tu, itu dia lah kecoknya tu, satu boleh bertemu. Kita kena selesaikan ini. Dan orang-orang macam saudara dari ilmuwan perlu bermasyarakat. 55. Maka membina hidup beragama adalah dengan jalan mengelak perpecahan dan kata berjangan antara sebab besar, saudara bacalah. Jalan ke hadapan. Maka bila disebut jalan ke hadapan ialah jalan menyelesaikan kemeluk perpecahan dan sebab-sebab pemikiran yang menimbulkan perpecahan yang melemahkan itu. Dan jalannya ialah jalan dakwah yang mendedahkan keindahan dan kekuatan wacana ahli sunnah. Dan dalam hal yang demikian, Syekh Abdullah Al-Haddad menghuraikan dalam ad-dawah at-tamahnya yang terkenal itu. Dan ini perlu dilakukan dengan penglibatan semua pihak, semua bagian agama dan pendidikan, Majlis Agama Negeri, Jabatan Agama Negeri, cawangannya, bagian dakwah NGO, pihak media dan seterusnya dengan cara serius, sebab ini adalah masalah besar. Dan bila disebut ahli sunnah, maka yang perlu diberi perhatian yang serius tentang ialah bagaimana mengembalikan fahaman tentang ini ahli sunnah sebagai akidah, sebagai epistemologi, sebagai kerangka peradaban. Ini adalah selain daripada menggunakan siasat syariah sebagaimana yang ada dalam ahli sunnah dalam mendepani isu kemeluk pemikiran di kalangan kita, mendepani pelbagai aliran yang bersimpang itu. Rasa itulah saja yang saya bagian yang saya nak bentangkan berkaitan ini, dan masa yang ada saya perlu menafahkan dalam sesi Q&A. Assalamualaikum.